Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah? Selamat datang kepada channel kami Al-Biqai Training Center. Sekali lagi alhamdulillah kita bersama dalam program Syoknya Al-Quran. Okey, Taib, tanpa kita melengahkan masa sebelum tu, kita nak minta jasa baik sahabat-sahabat semua tolong subscribe channel kita iaitu Al-Biqai Training Center. Tolong like, tolong sharekan, tekan notification. Mudah-mudahan ada manfaat. Kalau boleh sekurang-kurangnya kita nak sekurang-kurangnya adalah 100 subscriber supaya kita boleh tukar link nama dia kepada channel itu sendiri, iaitu Al-Biqai Training Center. Okay, mudah-mudahan program Syoknya Al-Quran ni boleh menambahkan minat kita terhadap Al-Quran itu, insya-Allah. Okey. Tanpa kita lengahkan masa, kita nak lihat terus kepada perbincangan kita hari ini. Hari ini kita nak lihat pada ayat ke-10 daripada surah Al-Baqarah. Kita baca dulu ayat tu. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun. Dalam jantung hati mereka ada penyakit. Ada penyakit. Allahu. Okey, ada penyakit. Maradun. Ada penyakit fazadahumullahu marada. Dan Allah tambah penyakit dia. Walahum azabun alimun bima kanu yakzibun, dan bagi mereka ni azab yang pedis dengan sebab apa yang mereka dustakan. Okey, kita nak lihat pada perkataan maradun. Maradun ni dia kata disease, penyakit. Kalau kerana ana marid, saya sakit kan? Ana maridun, saya sakit. Jadi ni maradun bermakna sakit. Okey, kita nak lihat penjelasan berkenaan dengan perkataan marid ni. Maradun ni. Okey. Jadi firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ni, fi qulubihim maradun. Fi qulubihim maradun bermakna dalam jantung mereka ada penyakit. Okey, ada penyakit. In their hearts ada penyakit. Itu kita kena faham betul. Fi qulubihim maradun. Okey tu. Dalam jantung mereka ada penyakit. Alright. Jadi kalau penulis tafsir dia kata gangguan yang menjadikan sikap dan tindakan mereka tidak sesuai dengan kewajaran. Tak sepatutnya sebagai orang sihat kena macam ni. Jadi dia menjadikan mereka memiliki akhlak yang sangat buruk. Ini adalah penyakit yang lahir sebab apa? Kemunafikan mereka. Mereka ni orang yang sembunyikan kekafiran, dia tunjuk zahir, dia zahirkan keimanan. Tapi hakikatnya dia orang kafir. Hakikatnya hati dia ada penyakit. Dia tak yakin benar dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi firman dia Allah tambah penyakit difahami oleh Tahir Ibn Ashur dalam maksud bahawa sifat-sifat buruk yang melekat pada diri mereka itu dari hari ke hari bertambah. Kerana demikian itu sunatullah terhadap akhlak. Dia bertambah sedikit demi sedikit tanpa disedari oleh pelaku dia. Jadi macam mana pun kalau kita nak jelaskan, kalau kita buat benda buruk, kalau kita tak kontrol, kita suka cakap lepas, kita suka cari keburukan orang, kita tak fikir perasaan orang lain, atau kita ikutkan perasaan marah kita marah orang begitu saja, kita biarkan mulut kita laser, maka lama-kelamaan dia tak makin berkurang, dia makin bertambah. Itu memang sunnatullah begitu. Benda yang jahat-jahat ni, buruk ni jadi sedap, ada seronok. Jadi begitu juga di sini, perasaan berpura-pura ini, suka jadi orang munafik ni, Allah bagi tahu bahawa kemunafikan menambah buruk sifat-sifat mereka. Itu fi qulubihim maradun. Munafik itu bertambah buruk sifat mereka kerana sesungguhnya yang memilikinya selalu berusaha menutupi sifat-sifat buruk itu sehingga dia tidak pernah mendapat kritikan atau nasihat. Jadi sifat buruk penyakit itu dia tak zahirkan, dia tak mengaku kelemahan diri dia, dia rasa dia betul, maka dia tak dapat nasihat, maka akhirnya sifat buruk itu, penyakit itu bertambah, dia tak pergi berubat. Kan orang ada sakit ni patut dia kena berubat. Dia kena dengar nasihat-nasihat, dia kena baca Al-Quran dengan hadis, dia kena jumpa nasihat-nasihat para ulama, tetapi dia tak nak berubah, maka dia jadi penyakit. Kalau dah sampai stage berapa, kalau kanser na'udzubillah dia tak treat daripada awal, maka akhirnya dia akan menguasai badan dan akhirnya akan menyebabkan seorang tu boleh mati. Begini ni hati dia akan mati. Orang yang berterusan buat benda buruk kan, hati dia dalam jantung hati dia akan berada hitam, ada hitam dan kemudian sampailah hitam seluruh jantung dia.
Kalau dia tak bertaubat, kalau dia taubat, dia bersihkan, hati jadi putih balik. Kalau tidak, dia akan terus susah nak dengar kebenaran. Ini tak ubahnya dengan orang sakit yang menutupi penyakit. Enggan ke doktor, kata ni. Dia tu dia bagi Peneliti Tafsir Mizbah dia bagi apa tu? Dia bagi contoh yang sebenar. Jadi orang yang ada sakit ni, dia tak nak pergi jumpa doktor. Sehingga penyakitnya bertambah dari saat ke saat. Orang ke saat. Dari saat ke saat. Orang munafik ni sepatutnya dia dengar Al-Quran, dia tutup telinga. Dia tak nak dengar Rasulullah cakap. Sedangkan Rasulullah tu boleh bawa benda yang boleh mengubat jiwa dia. Jadi ayat di atas mengulangi kata marad. Marad di sini dan keduanya adalah bentuk nakirah. Kalau kita tengok sini, fi qulubihim maradum fazadahumullahu marada. Allah datangkan sakit, kemudian Allah tambah sakit. Jadi bila kata nakirah indefinite, maknanya dia tak ada alif lam, dia tak ada de, bukan penyakit itu, tapi penyakit saja. Ada kaedah menyatakan bahawa apabila dalam satu susunan terulang kata yang sama dalam bentuk nakirah, maka kandungan makna kata pertama berbeza dengan maksud kata yang kedua. Maksudnya dia bukan benda yang sama. Contoh kalau kita kata, kalau dalam English ya, a boy enter the class, a boy sitting on the table, a boy play in the class misal. Maksudnya ada 3 budak lelaki yang buat perkara yang berbeza. Tapi kalau kita guna the boy enter the class, the boy sit on the chair, the boy read the book. Di makna satu orang budak sedang buat 3 perkara yang berbeza. Mula dia masuk kelas, kemudian dia duduk, kemudian dia baca buku. Ini jadi kata kalau di sini dia guna, Allah guna maradun, kemudian maradhan, di mana ada 2 penyakit yang berbeza. Jadi berbeza dengan kandungan kata yang kedua. Dia kata, ini berarti penyakit yang tadinya diderita oleh orang munafik bertambah akibat kemunafikan mereka sehingga menimbulkan komplikasi dan penyakit-penyakit baru. Tu. Demikian satu penyakit melahirkan penyakit yang lain. Penyelewengan bermula kecil, kemudian sedikit demi sedikit membesar dan membesar. Demikian itu adalah sunnatullah, yakni ketetapan Allah yang berlaku di setiap saat dan dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam bidang rasa, tingkah laku sampai puncaknya yang dalam konteks uraian ayat ini adalah seksa yang menyakitkan disebabkan kerana mereka berbohong. Itu dia penyakit dia bertambah. Seperti anda baca, penyakit tersebut lahir akibat ulah yang bersangkutan sendiri bukan oleh Allah. Ini sebab sendiri, bukan Allah suka-suka nak bagi penyakit ni, tapi dia dah ada penyakit tu bertambah. Dia tak nak berubat. Namun ayat ini menyatakan bahawa Allah yang menambahnya, ia kerana seperti dikemukakan di atas, Allah yang menetapkan sunnatullah. Sunnatullah dia ada hukum asbab-asbab. Kalau kalian tak ikut Quran, maka kalian akan sesat. Jadi kalian pilih untuk tidak ikut Quran, maka Allah tetapkan kamu sesat. Akibat ketetapan yang berlaku umum, sehingga kan bagaikan dia yang menambahnya. Jadi menunjukkan bahawa Allah yang boleh bawa kita keluar. Jadi kita kena sudi nak dengar petunjuk daripada Allah. Hal itu sekaligus untuk mensyaratkan muka Allah kepada kaum munafikin di atas aneka penipuan mereka. Demikian kita bincangkan perkataan maradun ini dan kenapa dikatakan penyakit itu bertambah. Insya-Allah, jika kalau anda rasa perkongsian ini bermanfaat, sila share dan juga jangan lupa subscribe channel kami. Mudah-mudahan ada manfaat dia, sebarkan seluas-luas dia. Insya-Allah kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat.